Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah bertemu juga kita dalam kelas pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan akhlak. Kita masih lagi dalam tajuk sikap bertanggungjawab. Tapi pada hari ini kita akan masuk ke dalam tajuk tanggungjawab terhadap kemudahan awam. Okey, apa itu kemudahan awam? Baik, kita akan lihat kemudahan awam merupakan segala kemudahan seperti tempat, bangunan dan peralatan yang disediakan untuk kepentingan dan kegunaan orang ramai. Maksudnya kat sini, kemudahan awam merupakan perkara ataupun tempat ataupun sesuatu perkara yang digunakan oleh orang ramai. Okey, baik. Jadi kemudahan awam ni adalah kegunaan untuk kegunaan orang ramai. Okey, sebagai pengguna kita bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dengan baik. Tak kiralah siapa kita tu, bukan pelajar saja, bukan guru saja, yang tua, yang muda, bertanggungjawab. Semua sekali bertanggungjawab untuk menjaga kemudahan awam dengan baik. Bila kita dah gunakan sesuatu kemudahan tu, kita kena jaga. Jangan sampai rosak. Okey, baik. Seterusnya, kita akan lihat kenapa kita kena jaga kemudahan awam tu. Kerana supaya ianya dapat digunakan dengan selamat. Maksudnya lepas kita guna, akan ada orang lain guna. Jadi bila kita ada rasa tanggungjawab untuk menjaga sesuatu kemudahan tu yang telah diberikan tu, maka orang lain pun dapat gunakan dengan selamat. Baik, sekarang kita lihat contoh kemudahan awam. Okey, kita akan lihat apakah contoh-contoh kemudahan awam yang tersedia, yang ada di sekeliling kita, sama ada kita pernah gunakannya ataupun tak pernah. Okey. Yang pertama kita akan lihat pondok menunggu bas ataupun teksi. Okey. Siapa yang pernah naik bas, siapa yang pernah naik teksi, tahulah macam tempatnya macam mana. Okey, jadi bila adanya tempat menunggu bas tu, kita tunggulah ada atap, ada tempat duduk. Jadi kita gunakan fasiliti ataupun kemudahan yang diberikan tu dengan baik. Janganlah kita pecahkan tu, pecahkan ni, cabut tu, cabut ni. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kemudahan yang kedua, masjid atau surau. Okey, kemudahan orang ramai ni maksud bila mana tempat yang kita kunjungi tu semua orang boleh datang. Semua orang boleh melakukan sesuatu. Contohnya kita datang masjid ataupun surau. Semua orang ada, ramai orang ada. Orang lain pun ada gunakan surau dengan masjid tu. Itu maksudnya salah satu kemudahan awam lah. Okay, baik. Seterusnya kita akan lihat taman rekreasi. Taman rekreasi ni apa? Okey, untuk kita beriadah. Beriadah bersama keluarga, bersama kawan. Untuk kita menghirup udara segar. Untuk kita exercise petang-petang. Jadi, kita kena jagalah. Ada tanggungjawab ni. Okey, baik. Seterusnya tandas awam. Okey, saya percaya semua orang pernah merasainya, pergi masuk tandas awam. Okey, jadi tandas awam ni semua orang boleh guna. Dihaskan tempat lelaki-lelaki, tempat perempuan-perempuan. Jadi itulah salah satunya kemudahan awam. Okey, seterusnya telefon awam. Telefon awam ni bukan macam telefon bimbit. Telefon awam ni lekat. Dia tak boleh buat ke mana. Jadi lepas orang tu pakai, orang ni pula pakai. Lepas tu orang lain pula pakai. Jadi semua orang boleh guna. Tapi saya pasti sekarang ni dah tak jumpa dah telefon awam ni. Awak pernah ke guna telefon awam? Masuk duit shilling, kecing, baru telefon. Dulu macam zaman saya merasalah duduk dekat asrama, duduk jauh, merasalah pakai telefon awam ni. Okey, baik. Kita akan lihat kemudahan awam yang seterusnya. Perhentian bas, teksi dan stesen komuter. Okey. Perhentian bas ni tak sama macam pondok. Pondok ni kecil je. Perhentian ni besar.
Okey, ada teksi, ada bas, ada komuter, macam-macam. Jadi kita kena jaga sesuatu tempat tu, kemudahan awam tu untuk orang lain pun sama-sama nikmati. Okey, siapa pernah kat sini pernah pergi perhentian bas? Siapa pernah pergi pondok menunggu bas? Kan lain kan? Okey, baik. Seterusnya, padang permainan. Saya percaya semua pelajar-pelajar darjah 3 ni pernah pergi padang permainan ni. Jadi, kan kita main sama-sama. Jadi, kita kenalah jaga kemudahan awam yang disediakan, tempat permainan yang disediakan. Jangan buang sampah contohnya. Jangan rosakkan kemudahan awam tu. Okey, baik. Seterusnya, balai raya. Balai raya ni pun macam dewan contohnya. Semua orang boleh guna. Tak semestinya ketua kampung je boleh guna. Tak semestinya ketua blok je yang boleh guna. Semua orang boleh guna. Tapi adalah peraturan dia. Adalah syarat-syarat yang dikenakan kalau kita nak guna balai raya ni. Okey, baik. Contoh kemudahan awam yang seterusnya ialah hentian rehat lebuh raya. Okey, bila masa dikatakan kemudahan? Okey, bila kita bawa kereta dekat lebuh raya, dekat highway, penat kan? Jadi, kita akan carilah satu tempat yang boleh kita berhenti, yang boleh memudahkan kita untuk kita rehat. Kita tak boleh berhenti kat tepi jalan kan? Jadi, lebuh raya tu pun salah satu kemudahan. Sebab itulah adanya kemudahan hentian rehat lebuh raya. Itu kemudahan awam lah. Semua orang guna perhentian tu. RNR. Biasa orang sebut RNR. Tapi kalau dalam bahasa formalnya perhentian. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat antara tanggungjawab yang perlu kita jaga apabila menggunakan kemudahan awam. Okey, antara tanggungjawab ataupun antara perkara yang perlu kita lakukan ialah yang pertama kita lihat tanggungjawab ke atas kemudahan awam yang pertama adalah menggunakan dengan cara yang betul mengikut peraturan. Okey, sebagai contohnya buang sampah. Okey, sampah alam sekitar tu ada berapa warna? Orange, biru, hijau dan coklat. Okey, kertas letak kat tempat kertas, kaca dekat tempat kaca, lagi kain dekat tempat kain. Macam tu lah. Jadi kita kena gunalah cara yang betul. Macam mana kita nak tunjukkan rasa tanggungjawab kita tu. Janganlah kita nak buang kaca tapi kita buang dekat tempat kertas. Tu dah tak dikira menjadi orang yang bertanggungjawab. Jadi akan menyusahkan orang lain dah nanti. Jadi ikut peraturan yang telah ditetapkan. Ikut apa yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya menjaga kebersihan dan keselamatan dengan sebaik-baiknya. Okey, sebagai contoh dekat tandas awam. Okey, macam mana kita nak jaga kebersihan? Lepas kita buang air, kita kenalah basuh najis kita tu. Kita kena dirus najis kita tu. Kita kena buat macam tu untuk memudahkan orang yang selepas kita akan menggunakan tandas tu. Contohnya, takkan kita buang air, kita nak biar je najis kita tu kan? Okey, baik. Seterusnya, memastikan kemudahan tersebut berada dalam keadaan selamat setelah digunakan. Okey, contohnya macam tandas tadi. Macam tong sampah. Kita dah guna bilik air contohnya. Kita kenalah tutup air balik. Kena pastikan semuanya selamat. Semuanya telah digunakan dengan baik. Takkanlah kita dah buang air, kita dah basuh najis kita tu, kita biar je air terbuka. Seterusnya, melaporkan kerosakan kemudahan awam kepada pihak berkuasa. Okey. Dengan siapa kita nak buat laporan? Dengan siapa kita nak mengadu? Okey, kita lihatlah. Kalau macam contohnya tempat tu majlis daerah punya ataupun majlis pembandaran punya. Jadi kita buat aduan dekat tempat yang betul. Janganlah bila benda-benda yang rosak, contohnya apa? Kita pergi panggil bomba. Salahlah, melainkan kalau contohnya ada ular dekat tempat permainan tu, barulah kita panggil bomba. Okey, boleh faham tak sampai sini? Setakat ni? Okey, kalau faham kita akan teruskan lagi.
perkara yang perlu dielakkan. Okey. Apa perkara yang perlu kita elakkan untuk kita menjaga kemudahan awam ni? Okey. Yang pertama, kita perlu elakkan yang pertama, kita perlu elakkan menconteng dinding, bangunan atau papan tanda. Tak kira papan tanda ke, dinding ke, banner ke, kita elakkan, jangan menconteng. Okay, seterusnya, merosakkan peralatan. Contohnya, tong sampah. Suka-suka hati kita je kita sepak. Tak pun telefon awam. Sekarang saya rasa tak ada dah telefon awam. Okay, kalau dululah. Telefon awam tu, contohnya kita tengah-tengah cakap, habis duit shilling. Dulu telefon awam kena masuk duit shilling tau. Keting, masuk duit shilling. Tambah duit. Lepas tu duit habis tak cukup, kita sepak telefon awam tu. Boleh ke? Tak boleh. Jadi seterusnya, membuang sampah merata-rata. Kita dah tahu buang sampah memang tak boleh. Merata-rata pula tu, buang sampah boleh. Tapi buang sampah merata-rata tu, tu dah dikira salah. Menggunakan air pilih bomba untuk kegunaan peribadi. Okey. Dah nama pun air pilih bomba. Untuk kecemasan lah. Untuk kebakaran ke apa ke. Bukan untuk kegunaan peribadi. Contoh kegunaan peribadi tu apa? Basuh kereta. Tu dah tak boleh. Okey. Membuat panggilan palsu. Ini pun tak boleh. Membuat panggilan palsu tu dah dikira menipu lah. Kenapa pula menipu kan? Okey, contohnya kita suka-suka hati je call. Hello bomba, kat sini ada kebakaran. Awak pun cakap lah bla 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 bla. Bomba tu pun mungkin ada kerja lain. Dengar je kebakaran. Terus bersiap-siap. Pasukan dia bersiap terus. Dengan lajunya, dengan serennya. Pergi dekat tempat yang awak laporkan tadi. Tapi sampai-sampai tak ada apa-apa pun. Dah kira menipu lah tu. Bercakap ataupun melaporkan sesuatu perkara yang tak sahih, yang tak benar. Tu dah dikira menipu. Okay, baik, seterusnya kita akan lihat kebaikan apabila bertanggungjawab terhadap kemudahan awam. Okey, apa yang akan berlaku bila kita ni ada rasa tanggungjawab? Yang pertama, menjaga keselamatan dan keselesaan pengguna. Okey, bila kita jaga kemudahan awam, bila kita semua ada rasa tanggungjawab, kita rasa selesa, kita rasa suka nak guna kemudahan awam tu. Yang kedua, menjimatkan perbelanjaan, mengelakkan kekotoran dan menjaga kesejahteraan hidup. Okey, bersihlah kalau kita sama-sama jaga. Memberi kemudahan kepada orang awam, melatih diri berdisiplin dan bertanggungjawab. Okey, seterusnya kita akan lihat akibat mengabaikan tanggungjawab terhadap kemudahan awam. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku jika kita tak ada rasa tanggungjawab terhadap kemudahan awam. Okey, berlaku banyak pembaziran dan kerosakan, mendatangkan masalah dan membahayakan keselamatan pengguna, memberi pandangan yang tidak baik pada pelancong asing, mengotorkan persekitaran dan menjatuhkan maruah dan nama baik negara. Okey, baik. Alhamdulillah, sekarang sampai di sini saja kelas kita pada hari ini dan Alhamdulillah, tahniah kepada sesiapa yang mengikuti PDPR pada hari ini. Tahniah kepada sesiapa yang tengok video saya pada hari ini. Okey, sehingga kita berjumpa dalam kelas yang akan datang dalam mata pelajaran lain ataupun yang sama. Okey, sebelum saya akhiri, saya nak nasihatkan satu perkara. Jaga diri, stay safe, stay at home. Okay, sebab kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik ataupun wabak virus COVID-19 kan. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.